pagi Jumaat yang mulia ni kita dengan beberapa buah hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yawm al-jum'ati wa massa min tibin in kana 'indah wa labisa min ahsani siyabihi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjida fayarka'in badalahu wa lam yu'zi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia memakai wangi-wangian sekiranya dia memilikinya dan dia memakai pakaiannya yang paling baik, kemudian dia keluar ke masjid, lalu setibanya di masjid dia bersolah sunat sekiranya ada masa, serta dia tidak menyusahkan sesiapa pun. Kemudian dia tidak bercakap apa-apa sehingga imam datang dan menunaikan solah, maka itu semua menjadi kafarah, pengampunan baginya untuk tempoh antara Jumaat ini dengan Jumaat yang telah lalu. An Salman Al-Farisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Sayyidina Salman Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan dia bersuci sedaya mungkin serta dia menggunakan minyak di kepala dan janggutnya atau dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk rapat sejak awal, serta yakni dia tidak menyelit antara dua orang, serta dia bersolah sunat sebanyak 2 rakaat yang dia mampu. Kemudian apabila imam mula berkhutbah, maka dia diam dan mendengar khutbah dengan penuh perhatian, maka pasti diampunkan baginya dosanya semenjak Jumaat yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jum'atin minal jum'i ma'asyiral muslimin inna hadha yawmun ja'alahu Allahu lakum 'aidan faghtasilu 'alaikum bisiwak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, semasa mendirikan salah satu solat Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ini ialah hari yang Allah telah jadikan sebagai hari raya untuk kamu, maka hendaklah kamu mandi dan ambil beratlah untuk bersugi. An Nabi Muhammad radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghusla yaumal jumu'ati la yasullul khataya min usulil sya'ri insilala. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mandi pada hari Jumaat akan menghapuskan dosa-dosa sehingga ke pangkal rambut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al-awwala fal awwala wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi baqaratan thumma kabashan thumma dajajatan thumma baydatan fa idza kharajal imam tawaw sufufahum wa yastami'una adh-dhikra. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari Jumaat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang awal ke masjid dan seterusnya. Orang yang datang awal mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor unta. Kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor lembu. Kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang menyedekahkan seekor kibas, kambing. Dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan seekor ayam. Dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan sebiji telur.
Apabila imam telah datang untuk memberi khutbah, maka para malaikat itu akan melipat catatan-catatan mereka dan mendengar khutbah. InsyaAllah telah dengar beberapa hadis mengenai hari Jumaat. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan, insyaAllah.